قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Ini ayat mansukh dengan bara'ah. Ini ayat maknanya ayat yang di atas. Ayat waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum. Sampailah pada ayat innallaha la yuhibbul mu'tadin. Kata muallif, ini ayat mansukh, maknanya dinasahkan. Nasakh pada hukum, bukan nasakh ayat. Sebab ayat itu ada dalam Quran, cuma hukumnya terbatal. Mansukh dengan ayat mana? Dengan ayat dalam surah Bara'ah. Bara'ah ni nama surah. Kita panggil juga dengan nama lain At-Taubah. Surah Bara'ah ataupun surah At-Taubah. Satu-satunya surah yang tak disunatkan kita mula dengan basmalah dalam Quran, iaitu surah Bara'ah. Mula pun dengan bara'atum minallahi wa rasulih. Satu-satunya surah yang tak disunatkan baca basmalah. Adapun yang lain, mazhab kita Syafi'i membilang basmalah tu satu daripada surah-surah. Baik. Ini ayat mansukh dengan bara'ah. Ayat mana dalam surah Bara'ah? Allah Ta'ala sebut waqatilul musyrikina kaffah. Dan perangilah seluruh kaum musyrikin. Ayat ni turun pada tahun ke-9 Hijrah. Satu. Dan mansukh juga ayat atas tu dengan ayat yang kita nak baca malam ni. Baik. Firman Allah Ta'ala waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Ayat ni juga menasahkan ayat yang atas. Allah Ta'ala sebut waqtuluhum, dan bunuh oleh kamu akan mereka itu. Siapa mereka itu? Dia tafsir selalu supaya kita tahu dhamir tu balik ke mana. Bunuh oleh kamu akan mereka itu, iaitu kufar, orang-orang kafir. Haitsu saqiftumuhum, di mana tempat kamu dapat mereka itu. Maknanya mana saja kamu bertemu dengan orang kafir, dengan orang kufar, maka bunuh oleh kamu akan mereka itu. Ini ayat perintah jihad kepada Rasulullah dan para sahabat. Kalau sebelum daripada hijrah, sebelum daripada Nabi berhijrah ke bumi Madinah, qital ni ataupun jihad ni, peperangan ni dilarang keras. Ataupun Allah Ta'ala tak benarkan. Larang melalui banyak ayat dalam Al-Quran. Tu pada marhalah Makkiyah, pada tahap Nabi masih berada di bumi Makkah, belum berhijrah. Antara ayatnya Allah Ta'ala sebut idfa' billati hiya ahsan. Kejahatan yang dibuat kepada kamu, idfa',
tolak kejahatan tersebut billati hiya ahsan, dengan cara yang elok, yang baik. Itu aja umat Islam di peringkat Mekah. Ayat fa'fu anhum, maafkan mereka. Wasfah, maknanya lupakanlah apa yang mereka lakukan pada kamu. Ada ayat yang Allah Ta'ala sebut, fa in tawallau, kalau muajak dah mereka, mudakwah dah mereka, seru mereka pada agama Allah, pada Islam. Fa in tawallau, tak nak dia berpaling daripada kamu, maknanya enggan beriman, walaupun mereka tahu ajaran yang dibawa oleh Nabi, ajaran yang benar. Maka kata Allah, fa innama 'alaikal balaghul mubin, hanya senya tugas kamu hanya sebagai penyampai je. Dia tak nak terima, tak apalah. Dia tak nak dengar, sudahlah. Kerja engkau hanya menyampaikan je. Itu peringkat sebelum hijrah. Tapi bila mari zaman Madinah, selepas daripada hijrah, setelah Islam mempunyai kekuatan, ini ayat-ayat dia. Ayat perintah supaya bunuh oleh kamu akan mereka itu. Ini ayat umum, bawah tu ada ayat khusus. Mana saja, hatta duduk di tanah haram, hatta kamu memakai pakaian ihram, hatta kamu sedang melakukan ibadat haji, umrah dan sebagainya. Kalau mereka nak berperang, berperanglah. Bawah nanti dia ada umum, ada khusus. Atas ni ayat umum dulu. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Dan bunuh oleh kamu akan mereka itu, yakni kufar, di mana tempat kamu dapat mereka itu. Ni Allah Ta'ala buat turun ayat supaya ada dalam hati orang yang beriman himmah. Ada dalam hati orang yang beriman motivasi, himmah, semangat, juang yang tinggi nak melawan orang kafir. Ada seorang ahbab share dalam Facebook. Semalam kan orang bakar mercun, bunga api. Dia panggil apa? Bunga api deh. Mercun. Bunga api lawa lah, 1 Januari 2024. Masa tu Syekh ada di Putrajaya, di rumah seorang ahbab. Tepat pukul 12 kan, bunga api kan. Bunyi dentum kuatlah, bunyi. Dengan bunga api warna-warni. Bila bunyi kuat gitu, Syekh pun keluar ke beranda. Dia kata, apa ni? Israel ke dia tu? Lalu ahbab terjawab, dia kata, tidak, ni bunga api yang biasa duk berlaku di tempat kita ni menyambut tahun baru. Bila Syekh dengar jawapan tu, Syekh pun berubah muka masuk dalam rumah. Syekh kata, macam manalah saudara kita yang berada di Palestin. Seronok kita sini main bunga api. Bergembira kita ni. Sambut tahun baru, bakar bunga api. Macam manalah sahabat-sahabat kita, saudara seagama kita di bumi Palestin. Gitu. Nak sebutnya, ayat ni biada dalam hati kita. Hemah lawan orang kafir. Semangat lawan orang kafir. Jangan sampai orang kafir mempermain-mainkan agama kita. Ni duk lalu sehari 2 hari. Tuan-tuan baca isu tak? Kalau tuan-tuan baca isu, tuan-tuan tahulah sehari 2 ni duk lalu dalam surat khabar kita, dalam Facebook, kenyataan orang tu orang ni yang bukan berbangsa, bukan beragama Islam pun. Cuma nak sebutnya ialah ayat ni meletakkan dalam hati para sahabat himmah yang tinggi.
Sebagaimana dalam diri orang kafir ada motivasi nak bunuh orang Islam. Ni tuan-tuan tengok orang Israel ni. Nak bunuh sungguh-sungguh orang Islam. Tak kira lah Hamas tak Hamas, ada senjata tak ada senjata, laki tak laki, budak tak budak, habis licingnya bunuh dia. Hospital, tempat awam lah habis. Itu semangat dalam diri mereka nak bunuh, nak hapus orang Islam. Ada ke tidak dalam hati orang Islam nak bangkit lawan sama kejahatan yang dibuat oleh orang kafir ni? Ni turun ayat. Marhalah Madinah ni kan. Apa hijrah lama dah, biar ada semangat ni. Semangat juang yang Allah Ta'ala suruh ada dalam diri setiap umat Islam. Bela agama, pahala besar. Sehingga ayat bawah nanti sebut, walaupun engkau berada dalam ihram, walaupun mu duduk di tanah haram, kalau pada saat itulah mu perlu lawan orang kafir, lawan. Padahal mu pergi ke tanah haram bukan niat nak bergaduh, nak berperang lah. Bila mu duduk di tanah haram, nama pun tanah yang mulia, tanah yang dihormati. Tapi kalau pada masa tu orang kafir nak berlawan dengan mu, lawan dia. Tengok semangat jihad yang Islam ajar dalam diri umat Islam. Baik. Tu Allah Ta'ala sebut dulu, waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum. Bunuh oleh kamu akan mereka itu. Ni antara orang yang buat jahat pada zaman ni. Seorang yang bernama Ibnu Khattal. Ibnu Khattal ni asal masuk Islam dah murtad. Asal dia masuk Islam. Nabi ni bermuamalat dengan orang-orang yang ada di sekeliling dia berdasarkan pada zahir. Kalau dia kata dia Islam, Islam lah. Selagi mana tak zahir kejahatan dia. Sama kan golongan munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul, Sayyidul Munafiqin, boleh duduk sekali dengan para sahabat. Sebab Nabi ni dia bermuamalat tengok pada zahir, dia tak hukum pada batin. Sebab apa? Kita ni diperintah nahnu nahkum bil zawahir. Selagi mana dia menzahirkan Islam, Islam lah. Selagi mana dia menzahirkan baik, baiklah kita anggap dia. Walaupun dia baik tu berpura-pura, tapi bila kita tahu dia jahat, ni macam Ibnu Khattal. Asalnya Muslim ni, baik asalnya. Tapi akhirnya dia murtad. Semalam ada satu cerita juga dengan Syekh. Syekh pergi ziarah rumah Ahbab tu. Ahbab tu jual minyak atar, minyak ud, minyak kayu gaharu. Ada kayu gaharu lah yang ori tu, yang belum diproses lagi. Kayu gaharu betul-betul. Tak besar pun, lebih kurang besar ni lah, sekeping. Kayu gaharu tu. Tapi bentuk macam kulit kayu. Saya tanya harga berapa? Dia kata harga ribu-ribu ni Syekh. Syekh kata kalau aku bawa kayu ni, pergi ke mana-mana bawa kayu ni. Macam serpihan kayu gitu kan. Macam serpihan kayu buruk. Kalau aku bawa pergi ke mana-mana, orang akan kata aku gila ke tak? Kata Ahbab, dia kata orang kata gila lah, bawa kayu. Bukan tongkat pun, serpihan kayu. Sebesar tu dia kurang. Syekh kata gitulah, dia kata. Orang menilai pada zahir. Kita berjalan dengan masyayikh ni, manfaat cukup banyak. Manfaat untuk rohani kita. Orang ni dia tengok kayu ni, alah kayu apa dia tu bawa? Tapi cuba kalau orang tahu nilai kayu tu. Beribu-ribu nilai kayu gaharu daripada pokok gaharu Malaysia. Maka kalau orang tahu nilai dia cukup-cukup mahal. Gitulah kita menilai manusia. Kita tengok si fulan bin si fulan ni selekeh, kita pandang dia selekeh, tapi boleh jadi dia wali min awliyaillahi salihin.
Ada rahsia kebaikan dalam diri si fulan tersebut. Kita tengok dia macam orang biasa lah. Tapi dalam diri seseorang itu mungkin Allah Ta'ala sembunyikan banyak kebaikan dalam dia. Sebab tu Nabi bermuamalat dengan seseorang, Nabi tengok zahir. Ibnu Khattal ni asalnya baik. So Nabi bermuamalat baik. Tapi bila dia menzahirkan kekufuran dia murtad, jahat atau jahat, Ibnu Khattal ni selepas dia murtad, dia ada 2 orang penyanyi perempuan. 2 orang penyanyi perempuan ni, dia suruh menyanyi kata huduh pada Nabi. Dia suruh kata huduh pada Nabi. Padahal sebelum tu molek-molek dia beriman dah pada Islam, maknanya pada Rasulullah, pada Allah. Tapi bila dia murtad, dia suruh 2 orang penyanyi perempuan dia ni dia upah, dia suruh hijab, maknanya kata huduh pada Nabi. Caci maki Nabi. Bahkan bukan setakat tu dia buat. Dia sebelum daripada tu, Nabi perintahkan seorang Ansar dan dia pada masa tu belum murtad tu. Duk wajah ada tapi belakang-belakang dulu. Dikutip duit zakat. Tahu-tahu dia bunuh sahabat Ansar. Jahat rupanya. Bila jahat gitu, zahir jahat dia. Bila zahir jahat ni. Kalau selagi tak zahir, selagi tu muamalat baik . Tengok orang pada zahir je. Tapi bila dia buat jahat gitu, tahu pula dia lantik, dia perintah dia upah penyanyi-penyanyi untuk kata huduh pada Nabi. Sahabat tengok satu hari dia duduk dalam Masjidil Haram, dia nak lari tak boleh dah. Dalam Masjidil Haram tu dia pergi gantung di Kaabah. Orang gantung di Kaabah ni selamat daripada dikhianati, dibuat jahat. Dia nak selamat, nak buat jahat. Sahabat-sahabat tengok Ibnu Khattal, ya Rasulullah, Ibnu Khattal, ya Rasulullah. Nabi kata, uqtulhu, bunuh dia, bunuh. Tu arahan daripada Rasulullah. Sebab apa jahat sangat dia ni? Bunuh seorang Ansar, bahkan upah 2 orang perempuan untuk menghijab kata huduh pada Nabi. Bahkan dia seorang yang murtad. Hukum murtad pun siapa-siapa yang tukar agama, man baddala dinahu faqtuluh. Nabi dah sebut dalam satu hadis yang lain. Cuma nak sebutnya ialah selagi mana tak tahu, kita muamalat sebagaimana zahir dia. Tapi bila tahu, sampai tahap itulah Islam ajar kena berani lawan. Sebab apa? Orang ni buat jahat pada agama, buat khianat pada Allah, buat jahat pada Rasulullah, kata huduh, maka Islam tak teragak-agak untuk bunuh orang yang macam ni. Baik, gitu. Biar ada semangat tu. Ni cerita Madinah. Lalu disebut lagi, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Bunuh oleh kamu akan mereka itu, yakni kufar tu, di mana tempat kamu dapat mereka itu. Dan wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, dan keluar yakni dengan mana halau oleh kamu akan mereka itu, yakni kufar tu, dari mana tempat. Tu halau tu jika mereka tu tak beriman. Kena kait gitulah. Kalau mereka beriman, jangan halau, jangan bunuh. Sebut dah dalam satu peristiwa, seorang sahabat bunuh seorang yang melafazkan kalimah syahadah. Walaupun dia melafazkan kalimah syahadah tu kerana takut pada pedang. Tapi Nabi marah pada sahabat tu sebab bunuh seorang yang melafazkan kalimah syahadah. Dengan kata Nabi, mu tahu ke dalam hati dia mengatakan kalimah syahadah juga ataupun masih mengkufurkan kalimah syahadah. Sebab tu saya sebut tadi, Nabi ni muamalat dengan dia pada zahir. Kalau nipu-nipuan, Nabi terimalah perkataan tu walaupun pada hakikatnya menipu. Nabi tak tanya, kamu tipu? Dak gitu. Walaupun orang tu pada hakikatnya menipu, tapi bila bercakap dengan Rasulullah terima apa yang zahir di lisan dia tu. Tapi bila nyata kekufuran dia, khianat dia, jahat dia, sebagaimana Ibnu Khattal tadi
Nabi tak teragak-agak sebab dia bukan jenis pengecut, penakut. Tidak dengan orang kafir. Sangat-sangat berani Rasulullah ni. Baik. Jadi Allah Ta'ala perintah orang kafir ni halau dia keluar daripada tanah haram sebagaimana mereka pun pernah menghalau engkau keluar daripada tanah bumi Mekah tersebut. Tengok, dari mana tempat yang mengeluarkan mereka itu, yakni mereka itu kufar Mekah tu, akan kamu kaum muslimin. Artinya daripada mana? Daripada Mekah lah. Sebab kaum kufar Quraisy tu kan menghalau Nabi dan pengikut-pengikut Nabi. Keluar daripada mana ketika dulu? Ketika awal-awal Islam dulu. Daripada bumi Mekah lah. Nabi siapa berhijrah ke bumi Madinah, maknanya meninggalkan bumi Mekah. Maknanya, kalau mereka dulu menghalau kamu, wahai Muhammad, dan pengikut-pengikut kamu yang Muslim ni keluar daripada bumi Mekah, sekarang ni kamu halau mereka keluar daripada bumi Mekah tersebut. Tengok dia kata, dan sungguh telah diperbuat, yakni diperbuat oleh Rasulullah dengan mereka itu kufar Mekah. Yang demikian itu tu apa? Iaitu bunuh dan halau keluar daripada bumi Mekah tahun Futuh Mekah, iaitu tahun pembukaan kota Mekah. Kan Nabi masuk bumi Mekah dengan jumlah ratus-ratus ribu umat Islam pada masa tu. Maknanya siapa-siapa yang tak Islam tak boleh duduk dalam bumi haram sampailah ke hari ni. Sampailah ke hari ni. Hari ni pun umat Islam sahaja yang ada dalam tanah haram tu. Tanah haram mana? Bumi Mekah, bumi Madinah tu lah. Bukan Masjidil Haram tu, tanah haram. Tanah haram Mekah dan tanah haram Madinah tak boleh ada seorang pun orang kafir. Tu bila lagi start tak ada orang kafir ni? Sejak daripada zaman Rasulullah. Kalau nak duduk dalam tanah haram Mekah dan Madinah, mesti memeluk Islam. Kalau tidak, kamu akan diperangi. Kalau tak nak diperangi, kamu kena keluar daripada bumi Mekah ataupun daripada bumi Madinah. Tu yang Yahudi bertebaran di atas muka bumi tu. Gi duduk rata-rata. Last sekali bijak tak bijak dia, boleh duduk di Palestin. Tengok khianat dan jahat dia bila ada tanah. Dulu dihalau oleh Rasulullah keluar daripada bumi Madinah. Tak tahu nak duduk mana, rata-rata duduk atas muka bumi ni. Baik. Tu bila berlaku peristiwa ni? Berlakunya pada peristiwa Futuh Makkah. Baik. Ada seorang ahli falsafah Perancis. Dia pernah sebut dalam satu kenyataan dia kata sejarah tak pernah melihat pembukaan seadil ataupun serahmat pembukaan yang pernah dibuat oleh bangsa Arab. Apa yang telah dibuat oleh Rasulullah ketika Nabi datang daripada bumi Madinah pergi ke bumi Mekah nak buka Mekah ni. Apa yang Nabi buat? Nabi tak nak bergaduh, tak nak berperang. Bahkan Nabi kata siapa-siapa yang ada dalam masjid maka dia selamat. Siapa-siapa yang ada dalam rumah Abu Sufyan maka dia selamat. Tu yang pakak lari bersembunyi semua. Bila ada yang tak sempat bersembunyi tu pun Nabi kata, mu rasa apa yang aku akan buat pada kamu pada hari ini? Dengan jumlah besar kami datang ni. Dengan dulunya, sejarah dulu sebelum kami keluar daripada bumi Mekah. Apa tidak kejahatan yang kamu buat pada kami? Macam-macam kejahatan mu buat pada kami. Kamu rasa hari ni kami buat apa pada kamu? Kamu dhaif sekarang ni, kami gagah sekarang ni. Dulu kami dhaif, kamu gagah. Kamu halau kami seksa kami dan sebagainya lah. Kami keluar daripada bumi Mekah selai sepinggang pergi merantau cari tempat nasib baik. Bumi Madinah sanggup terima kami. Walaupun kami tak ada duit, tak ada rumah, kaum Ansar sanggup terima kami. Sekarang kami dah kuat, kamu rasa kami nak buat apa pada kamu? Pendek cerita,
Nabi kata apa? Idhabu fa antumut tulaqa. Gilah mana mu nak gi. Kalau mu nak Islam, selamat. Kalau mu tak nak Islam, keluar daripada tanah haram ni. Tu yang ramai memeluk Islam, antaranya Abu Sufyan. Abu Sufyan sendiri memeluk Islam pada masa tu, nak menyelamatkan diri, melihat bagaimana rahmahnya Islam hari. Walaupun dengan jumlah yang besar, dengan kelengkapan tentera yang hebat-hebat dah pada masa tu, senjata yang hebat-hebat dah pada masa tu, tapi Islam tak pernah nak memulakan pergaduhan. Yang umat Islam duk marah ni sebab dia orang mula dulu. Tiba-tiba nak kacau undang-undang Islam kita. Nak men-Islam kita, dia tak ada kena mengena pun. Nak masuk sekali jadi AJK juga. Keluar ada isu tu. Di Melaka ke satu ketika dulu, nak masuk campur juga dalam pemilihan AJK masjid, padahal dia masjid pun tak boleh masuk untuk beribadat. Tu perangai. Sedar ke tidak tak tahu, baca isu ke tidak tak tahu. Ni sehari dua duk belajar ni, bacalah. Tengok. Palestin lah, Israel dia buat khianat tu. Tu jelas clear sangat-sangat dah. Ni baru duk main sikit-sikit ni. Takut galik. Galik kita tak apa. Takut galik gitu jadi lemah kita. Maka takut dia naik atas kepala supaya dengan Israel dululah. Mula-mula nak minta tumpang je. Boleh tak kami nak menumpang je. Nak menumpang bagilah. Perangai orang Islam gitu, diajar oleh agama dia. Agama Islam ajar gitu pada umat dia, buat baik pada siapa-siapa pun. Sebab tu Nabi walaupun pergi dengan jumlah yang ramai pada masa tu, idhabu fa antumut tulaqa. Pulanglah kamu nak buat apa pada hari ini. Kalau kamu nak memeluk Islam, itu yang terbaik. Tak nak memeluk Islam, keluar daripada bumi tanah haram tersebut. Yang nak memeluk Islam, nak memeluk Islam, mari mengucap 2 kalimah syahadah, peluk Islam. Sebab tu sampai peringkat ahli falsafah Perancis mengatakan tak adaklah pembukaan kemasukan ke negara lain. Maknanya pergi ke negara lain buat pembukaan yang sehebat, seadil, serahmat yang dibawa oleh orang Islam dalam sejarah. Sejarah membuktikan apa yang dibuat oleh baginda Nabi itu adalah yang paling baik sekali, paling rahmat. Dah mana ada Islam nak buat jahat? Tak ada. Kecuali orang buat jahat pada Islam dulu. Barulah Islam ni dia akan angkat senjata sampai tahap bunuhlah. Walaupun kita baca dalam sejarah anak beranak, ayah dengan anak, adik-beradik pun dia sanggup bunuh kalau engkau menentang Islam. Baik. Kemudian Allah Ta'ala sebut wal fitnatu asyaddu minal qatli. Ayat ni suka kita guna ni untuk fitnah. Kita suka ambil ayat ni dalih. Mu jangan buat fitnah. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dibaca ayat tu. Tengok dia terjemuh apa. Dan bermula berbuat fitnah. Apa itu fitnah? Kufur. Situ maksud dia. Bukan fitnah kita dah buat cerita yang tak ada tu. Tak buat pun perkara tersebut. Kita pergi sebar cerita. Zina, mencuri, ni anak luar nikah. Padahal ada pun surat beranak dia. Molek-molek pada ayah dia. Ataupun dia tak pernah berzina pun. Kita kata itulah fitnah. Ada fitnah sini bukan dengan maksud tu. Fitnah sini dengan makna fitnah pada agama dipanggil. Al-fitnatu fid din, dalam tafsir Al-Munir sebut fitnah pada agama. Fitnah ni jauh lebih besar daripada membunuh. Baik, tengok dia sebut. Dan bermula berbuat fitnah yakni kufur ataupun syirik. Mensyirikkan Allah, kufur, tak nak terima agama Allah Ta'ala. Itu terlebih besar kejahatan daripada berbunuh-bunuh di tanah haram dan dalam ihram dan bulan Syahrul Haram. Sebab sahabat kan membesarkan bulan haram. Membesarkan bulan haram ni bukan pada sahabat
mula daripada zaman jahiliyah lagi. Orang-orang Arab jahiliyah bila masuk bulan Zulqa'dah boleh, Zulqa'dah boleh. Qa'dah ni daripada kalimah qa'ada. Qa'ada ni maknanya duduk. Duduk ni maksud dia berhenti daripada berperang, bergaduh, berkelahi, buat benda tak elok, buat benda jahat pada bulan-bulan lain. Bila masuk saja bulan Zulqa'dah ataupun Zulqa'dah, maka mereka pun berhenti. Ni bila lagi duk buat ni? Zaman jahiliyah lagi. Islam bila melihat benda-benda jahat ditinggal, baiklah. Bila masuk bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram. Tu 3 bulan haram yang duduk berangkai dekat-dekat. Satu lagi duduk jauh sikit, bulan Rajab. 4 bulan, Ashurul Hurum dalam Quran sebut. Benda yang elok, so Islam mengiktiraf. Islam suruh buat benda baik ni bukan pada bulan 4 bulan tu saja, tidak. Setiap bulan, sepanjang tahun, sepanjang hayat. Tapi dah benda tu duk berlaku daripada zaman jahiliyah lagi. Pada 4 bulan tu mereka akan berhenti. Kalau sebelum tu duk berperang je, bulan Ramadan, bulan Syawal, duk berperang katakanlah, masuk je 1 Zulqa'dah, dia berhenti. Kalau sebelum tu duk merampok, duk mencuri, duk meragu, duk buat sekatan, ambil harta orang dan sebagainya, buat khianat, masuk 1 Zulqa'dah, berhenti. Tu perangai jahiliyah dulu. Tapi bila mana Nabi mari ke Mekah nak buat umrah kan, cerita atas dulu tu. Nabi masuk nak buat umrah kan pada tahun ke-6 Hijrah tu. Bila dah Nabi dapat isyarat dalam mimpi, la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafuna. Ayat Quran tu turun mari cerita akan masuk Mekah. Maka Nabi pun pergilah. Nak pergi bila ni ya Rasulullah kita ni? Sahabat tanya. Nabi kata kita pergi tahun ni lalu. Tuhan tak bagi tahu, Allah Ta'ala tak bagi tahu yang kita akan masuk Mekah pada tahun ni. Cuma bila Nabi dapat busyra, berita gembira, maka bersegera Nabi pergi. Gilah ke tahun ke-6 tu. Bulan bila? Bulan Zulqa'dah. Kan Nabi pergi betul molek kan. Bulan Zulqa'dah. Maknanya bulan yang orang jahiliyah sendiri hormat bulan tu. Tak nak berperang, tak nak buat benda jahat, tak nak buat khianat. Tiba-tiba bila Nabi pergi nak masuk Mekah, nak buat umrah, dia buat khianat lah tu. Dia sekat Nabi, tak bagi Nabi masuk. Buat perjanjian dulu. Mu tak boleh buat tahun ni, mu kena buat tahun depan, tahun ke-7 Hijrah. Tak ke perbuatan tu, perbuatan khianat. Patutnya benarlah. Sebab bulan Zulqa'dah ni bulan engkau duduk, tak nak tak nak bergaduh, tak nak buat khianat, buat jahat. Maka bagilah Nabi dan para sahabat yang datang daripada Madinah 1,400-1,500 orang ni untuk buat umrah. Tiba-tiba mereka langgar. Tu mereka langgar. Maknanya orang kafir Quraisy langgar bulan yang mereka sendiri hormati. Depan nanti Allah Ta'ala sebut Asy-syahrul haramu bisyahril haram. Tengok Allah Ta'ala cakap pendek 4 patah. Asy-syahrul haramu bisyahril haram. Terjemah dia, bermula bulan haram itu berlawanan hormat dengan bulan haram. Nak faham apa? Tengok Allah Ta'ala cakap pendek lah. Nak faham macam mana ayat tu? Asy-syahrul haramu bisyahril haram. Bermula bulan syahril haram itu berlawanan hormat dengan bulan syahrul haram. Gitu. Nak faham macam mana? Bak tu kata kena ada ilmu. Nak cakap tentang Quran ni perlu pada ulama. Tak boleh kita nak tengok ayat kita pun hurai syarah sendiri. Tu karut ajaran tu. Kena tengok ulama hurai macam mana ayat ni. Pak patah ni. Kalau ikut terjemah tak faham apa benda Nabi nak cerita, apa Allah Ta'ala nak cerita ni. Asy-syahrul haram bisyahril haram. Bulan haram dengan bulan haram. Tu nak beritahu pada kita, saya sebut dulu.
Sebagaimana orang kafir Quraisy, dia sendiri menghormati bulan haram ni. Lepas tu dia sendiri juga mengkhianati bulan-bulan haram ni. Maka tak salah lah kalau mu perang mereka dalam bulan haram. Sebab mereka tu lebih jahat lagi daripada apa yang mu buat ni. Kejahatan mereka ialah apa? Fitnah asyaddu minal qatl. Fitnah mereka siapa tahak kufur pada Allah Ta'ala. Kejahatan mereka adalah kejahatan pada agama. Kejahatan mereka adalah kejahatan pada din, pada agama, iaitu kufur pada Allah, syirik pada Allah Ta'ala. Dengan kesyirikan, dengan kekufuran mereka, dia menghalang pula umat Islam yang nak buat kebaikan. Maka kalau kamu perang mereka walau dalam bulan haram sekalipun, itu lebih remeh, lebih kecil nak banding dengan kejahatan mereka. Tu asy-syahrul haram bisyahril haram. Tu Quran, ulama tolong hurailah tu. Kita boleh sebut tu sebab ulama sebut gitu. Bolehlah kita sebut. Cuma nak sebut sininya ialah fitnah yang dibuat oleh orang kafir. Tu apa dia? Fitnah pada agama, iaitu syirik, kufur pada Allah Ta'ala tu. Jauh lebih besar daripada kamu membunuh mereka, memerangi mereka. Walaupun memerangi mereka tu dalam keadaan macam mana? Dalam keadaan kamu berada di tanah haram, ketika tu memakai pakaian ihram, maknanya sedang berihram, dan pada bulan syahrul haram, tak ada masalah kata Allah Ta'ala. Duduk di tanah haram, patutnya hormatilah tanah haram. Lepas tu duduk dalam ihram pula. Bila duduk dalam ihram, kita memang niat nak beribadat je pada Allah Ta'ala. Kan tuan-tuan pergi ke miqat kan, niat untuk berihram. Kena buat apa pakai ihram tu? 2 helai kain, atas satu, bawah satu. Nak pergi berperang kan nak pergi mana? Tak ada, memang niat nak beribadat je. Sebab tu bila masuk ihram je, kena jaga sungguh-sungguh pantang larang dia. Kalau katakanlah tuan-tuan pergi awal haji, tapi berasa berani nak buat haji ifrat. Katakanlah, tak naklah buat haji tamattu'. Sebab apa? Kena bayar dam. Nak buat haji ifrat. Masuk walaupun awal jauh lagi dengan wukuf. Tak nak niat ihram haji dah. Jawab dia. Duduk dalam keadaan berihram sampai ke wukuf. 10 hari, 20 hari duduk dalam ihram. Lepas tu nak kena jaga, rambut tak boleh potong dah. Kuku tak boleh potong dah. Berwangi-wangian tak boleh dah. Tu nak kena beringat belakang tu. Sebab apa tu? Sebab junjung perintah Allah Ta'ala. Sebab tujuan pakai tu lambang pengabdian kepada Allah Ta'ala. Kata mana-mana si kaya macam mana pun mari daripada mana pun dia, gi 2 latu yang pakai lambang pengabdian tu kan. Sebab tu walaupun engkau duduk dalam lambang pengabdian pada Allah Ta'ala, tapi kalau orang kafir kata kita berperang lawan, walau dengan ihram. Sebab apa? Mereka jauh lebih jahat. Sebab fitnah mereka pada agama, kufur dan syirik mereka pada Allah Ta'ala, berbanding dengan kamu angkat senjata bunuh pancung mereka, lebih kecil berbanding dengan apa yang mereka buat. Bahkan kalau kamu bunuh mereka dalam pakai kain ihram sekalipun, di tanah haram, pada bulan haram sekalipun, perbuatan kamu tak berdosa pun, berpahala lagi. Dan kamu buat tu bukan nak memaksa mereka untuk memeluk Islam, tidak. Tapi kerana mereka mengkhianati Islam, memerangi orang Islam, buat khianat, buat zalim pada orang Islam. Jadi Islam tu ajar kita duduk, biar je lah dia buat zalim. Tak, Islam ajar suruh fa'tadu, depan nanti ada ayat dia. Fa'tadu faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum. Depan nanti. Allah Ta'ala sebut suruh balas balik kejahatan-kejahatan yang dibuat pada kamu. Balas. Orang umpat kamu, dia kata kamu bodoh, dia kata kamu gila, dia kata kamu, balas balik dengan kalimah yang sama. Dia kata kamu bodoh, mu kata balik dia bodoh. Dia kata kita bodoh berdosa, kita kata pada dia bodoh, balas balik perkataan dia, tak berdosa kita. Tengok kebenaran daripada agama. Dia tampar kita, kita tampar dia balik. Dia tampar kita berdosa, kita tampar dia tak berdosa. Sebab apa? Qisas, balas balik.
Kisah bukan dengan kisah yang kita faham dalam ayat hudud kisah tu, tidak. Kisah sini dengan makna balas. Balas seumpama kejahatan yang dibuat pada kita. Tu dalam Quran ada berlaku duk cerita tu, tapi cerita pendek-pendek. Nak tahu panjang kena tengok huraian ulama fiqh pula. Dia ada babul quwat dipanggil. Bab tikam ada dalam kitab fiqh. Tu pun ulama perinci tikam tu macam mana pula yang boleh balas balik tu. Tikam yang boleh kita ukur, tikam yang tak boleh kita ukur. Yang tak boleh ukur tak boleh balas balik. Yang boleh ukur, dia tikam kita sampai ke tulang. Maknanya kita boleh balas tikam dia sampai ke tulang juga. Tu semua perincian tu ada dalam kitab fiqh. Tapi bukan boleh buat sendiri atas perintah daripada hakim. Sagi balik buat masing-masing nanya. Ngaji mana? Ngaji masjid Jamiah apa? Jami'ul Ihsan. Ngaji sini ada. Kita tak sebut gitu. Cuma nak sebutnya dalam Islam ada hukuman dia, ada perincian dia di sisi ulama fiqh. Baik. Jadi wal fitnatu asyaddu minal qatl. Tak payah risaulah. Sebab apa? Mereka ni jauh lebih jahat lagi. Kejahatan mereka ialah pada agama. Kufur pada pencipta, pada Allah Ta'ala. Syirik pada Allah Ta'ala. Pergi sembah berhala. Maka kalau kamu bunuh dia, kecil sangat nak banding dengan kekufuran dan kesyirikan mereka tu. Baik. Wala tuqatiluhum 'indal masjidil haram. Yang ni khusus banding dengan yang atas tadi. Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum. Bunuh mereka di mana saja kamu bertemu dengan mereka. Itu umum. Bawah ni wala tuqatiluhum 'indal masjidil haram. Tengok Allah Taala khususkan sikit. Hatta yuqatilukum fi. Maknanya kalau luar daripada tanah haram, pakai yang atas, mana saja mereka mula memerangi kamu, temu mana mereka, bunuh. Halau mereka keluar daripada tempat kamu. Tapi Allah Ta'ala sebut bawah ni wala tuqatiluhum 'indal masjidil haram. Sini jaga dulu kehormatan tanah haram, jaga dulu. Tapi kalau mereka buat mula juga walaupun di tanah haram, bunuh. Gitu Islam. Fa in qatalukum faqtuluhum, depan tu. Baik, wala tuqatiluhum 'indal masjidil haram hatta yuqatilukum fihi. Dan jangan kamu perang akan mereka itu pada sisi Masjidil Haram. Dia sebut sini pada sisi Masjidil Haram, tapi maksud dia ialah dalam tanah haram. Ni faham daripada mana? Faham daripada ilmu balaghah. Dia panggil dalam satu tajuk dalam ilmu balaghah dipanggil majaz mursal. Ni dipanggil itlaqul juzu' wa iradatul kull. Dia sebut satu juzuk daripada tanah haram, tapi yang dia kehendaki daripada ayat ni ialah seluruh tanah haram tersebut. Gitu. Itlaqul juzuk wa iradatul kull dalam majaz mursal. Pada sisi Masjidil Haram, yakni dalam tanah haram tu. Hingga maknanya boleh perang. Perang mereka itu, yakni kafir itu, akan kamu padanya, yakni pada tanah haram. Kalau mereka perang kamu, walaupun pada masa tu kamu duduk dalam tanah haram, balas perang mereka. Maknanya perang juga, lawan juga mereka. Fa in qatalukum faqtuluhum. Maka jika berperang mereka itu, yakni kufar akan kamu, yakni sekiranya mereka memerangi kamu padanya pada tanah haram, maka perang oleh kamu akan mereka itu kufar tu. Kadzalika jazaul kafirin. Seperti itu, seperti yang demikian itulah balasan segala orang kafir. Itu balasan yang selayaknya untuk orang kafir. Tapi kata Allah Ta'ala, tengok Allah Ta'ala ni gitulah dengan hamba dia. Walaupun nampak ayat depan tadi yang kita baca tu, suruh perangi orang kafir sungguh-sungguh. Suruh bunuh mana bertemu, walaupun dalam tanah haram, ketika kamu pakai ihram, bulan haram, bunuh kalau dia memerangi kamu. Tapi tengok Allah Ta'ala sebut ujung ni, fa inin tahau. Maka jika berhenti mereka itu kufar tu. Berhenti tu macam mana maksud berhenti tu? Berhenti daripada kufur dengan masuk Islam. Orang kafir kemudian dia masuk Islam.
Itu maknanya dia berhenti daripada kekufuran dia dengan dia masuk Islam. Maka Allah Ta'ala kata, fa innallaha ghafurur rahim, maka bahawasanya Allah Ta'ala Tuhan yang amat mengampuni lagi amat rahim bagi mereka itu. Tengok gitu Allah Ta'ala. Tadi nampak kasar cara bermuamalat dengan orang kafir. Walau di tanah haram pun membunuh, tapi kalau mereka berhenti, mereka masuk Islam, maka kamu kena bermuamalat dengan mereka dengan muamalat yang baik. Tengok Nabi dengan siapa? Dengan Wahsy. Masyhur kisah Wahsy ni. Wahsy ni waktu peperangan Uhud, dia buat jahat sungguh pada pak saudara Nabi Hamzah. Bukan setakat bunuh je, dia belah dada pak saudara Nabi, dia ambil jantung, dia belah pula jantung tu. Dia cincang-cincang, dia kunyah, dia mamah. Dia potong telinga, dia buat jahat sungguh pada mayat pak saudara Nabi Hamzah. Nabi bila tengok Wahsy ni, teringat pada pak saudara dia, kalau boleh tak nak tengok muka Wahsy. Wahsy ni pun bila dia dah insaf, dah mari hidayah dalam hati dia, nak memeluk Islam pun teragak-agak nak pergi temu dengan Rasulullah, nak memeluk Islam. Sebab apa? Sebab tahu Nabi terasa sangat dengan perbuatan jahat dia pada pak saudara dia dulu. Tapi tengok Allah Ta'ala waktu turun ayat apa? Allah Ta'ala kata, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai Muhammad, beritahu kepada hamba-Ku yang banyak buat salah silap. Silap dia kufur dulu, sekarang nak masuk Islam dah. Silap dia dulu bunuh pak saudara mung tu. Bukan bunuh biasa-biasa, bunuh buat jahat pula pada mayatnya. Tapi bila mana dia insaf kembali nak kepada agama fitrah, nak kepada nak kepada Islam, alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu, jangan putus asa. Sebab apa? Allah Ta'ala yaghfirudz dzunuba jami'a, dia mengampun segala jenis dosa. Kalau Allah Ta'ala pun gitu perangai dia, maknanya mung kena maafkan dia. Tu Wahsy. Tapi bila tu orang yak tu Wahsy pergi temu dengan Rasulullah peluk Islam. Cuma gitulah Nabi dengan Wahsy. Nabi kata, tak payahlah duduk melitah-litah depan aku banyak kali. Sebab apa? Tiap-tiap kali aku tengok mung, aku akan teringat pada perbuatan jahatmu pada pak saudara aku. So macam mana Wahsy nak balas balik kejahatan dia? Zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Zaman tu ada seorang yang bernama Musailamatul Kadzab yang mendakwa dia adalah nabi pula. Padahal dia nabi palsu, nabi pendusta. Pada masa tu dia ambil kesempatan dan peluang. Dia pergi bunuh Musailamatul Kadzab. Lalu dia kata, kalau dulu tangan yang ada di aku, yang tangan aku ini aku guna untuk membunuh semulia-mulia manusia sehingga Nabi sedih dengan perbuatan aku. Sekarang ni aku gunakan tangan aku ni pula untuk membunuh sejahat-jahat manusia. Gitu. Kalau kita asalnya orang jahil, ada zaman gelap kita, zaman zalim kita, zaman tak ibadat kita, zaman apa? Zaman kita tak kenal agama. Mari zaman kita ngaji reti agama, balas balik, buat baik balik. Kita dah guna mata dulu buat jahat, tengok benda baik. Dulu mulut guna jahat, buat baik dengan mulut. Telinga duk dengar benda jahat, telinga guna untuk kebaikan pula. Tangan guna untuk jahat, tukar guna untuk baik. Begitulah seterusnya. Wahsy ajar pada kita. Dia nak tebus balik kesalahan yang sangat besar bagi dia buat. Walaupun Allah Ta'ala dah ampun, Nabi dah maafkan, tapi gitulah sifat manusia. Semula jadi manusia mesti kasih kepada orang yang ada pertalian darah. Tu nak bagi tahu Nabi ni ada sifat kemanusiaan dia. Jadi Wahsy walaupun Nabi dah wafat dah, dia pergi bunuh Musailamatul Kadzab. Dia kata, aku nak tebus balik kejahatan tangan aku yang pernah aku guna dulu untuk membunuh semulia-mulia manusia. Aku bunuh sejahat-jahat manusia yang mengaku jadi Nabi dan Rasul. Musailamatul Kadzab. Habis itu. Tu Allah Ta'ala tutup di hujung tu. Walaupun awal ayatnya suruh bunuh orang kafir, tapi kalau mereka berhenti, mereka jadi orang baik, masuk Islam, maka mereka adalah saudara seagama dengan kamu. Akan datang sambung lagi, waqatiluhum hatta la takuna fitnatun
wa yakuna ad-dinu lillah wallahu a'lam wa ilmuhul atam.